Okay, Assalamualaikum. Selamat petang. So, today kita akan buat lab nombor 2. First of all, thank you for your cooperation. Kita dapat jalan lab 1 dengan penilaian last week dengan okay. So, this week, again benda yang sama. Can I expect you all, okay, sebelum tu, you all prefer untuk buat lab dengan partner yang sama atau nak tukar? Kalau tukar, saya akan buat satu yang baru. Tak ada respon. Ada ke tidak orang kat sini? 29 orang ada. Okey, tak apalah. So, nak group sama Okey, so kalau sama, saya akan kekalkan nama team tu. Cuma presentation time tu, kalau saya kekalkan sama boleh tak? Malas lah nak tukar-tukar. Boleh sir, boleh. Boleh lah, sebab you all pun tahu kan, saya punya sesi tu very simple kan. Sesi saya senang je, saya just buat syarat dia orang nak kita buat. Kalau ikut saya, you all submit, saya marking je, senang. Okay, so hari ni kita akan buat diode application. Dalam diode application untuk this lab, kita akan buat clippers and clampers. Before that, you all dah tengok tak? Video belakang cerita lah, slide. Dah tengok tak slide saya untuk minggu ni punya? Ke minggu depan, saya tak ingat. Slide ni diode application tu. Tak apalah. Saya pun tak expect you all semua dah tengok lah. Biasalah online ni. Baru Yang baru saya baru upload hari Isnin tadi. Okay, tak apalah. So, saya dah tengok je. So hopefully you all dah tengok, atau kalau tak tengok video pun you baca, at least dah tengok slide lah. So kat dalam ni, dalam this topic, it cover application of the diode. Yang first kat dalam ni kita belajar tentang filter and regulator, power supply, filter regulator. Power supply ni maksudnya daripada AC current nak dapatkan DC current. Tapi untuk this chapter just general tau. Untuk I think next semester tu you akan belajar analog electronic. Next semester ataupun you tak ambil, not sure lah. So untuk analog electronics nanti you akan belajar more details in power supply. Macam mana konsep filter ni, macam mana IC regulator and so on lah. Tapi untuk dalam kes ni tak ada apalah. Untuk this chapter, just a diode kita apply sebagai satu rectifier. Ini semua ni konsep, sekejap saya full screen kan dia. Semua ni okay. So yang ini ni bawah ni adalah proses untuk full power supply tau. It's come from this one AC and then they go to transformer. Tahu fungsi transformer kan? Transformer mean untuk change voltage daripada kecil kepada besar ataupun besar kepada kecil. So let's say this one, they come from 120 voltage RMS. Actually ini supply, let's say plug lah, masuk plug dapat 120 volt, and then they go to transformer. Transformer will change, let's say sini 120, maybe dekat sini dah jadi maybe jadi 20 volt. Contoh, I give you one example. And then daripada 20 volt ni, dekat sini let's say kita nak dapatkan 5 volt DC power supply. So lepas daripada transformer, dia akan go to rectifier. Rectifier ni diode lah. Previous slide-nya, dia akan ada full wave rectifier dengan half wave rectifier. So macam kes ni is full wave lah. Kalau half wave, dia ada dua, half and full wave. Half wave, dia punya output dia akan jadi ada positive signal, kosong, positive signal, kosong and so on lah. Tapi kalau full wave, dia punya graph akan jadi semua jadi positif. Daripada ni, sine wave macam ni, dia akan jadikan macam ni. Okay. And then after that, they do a filter. Filter ni,
nak buang ripple tau, sebab kita nak jadikan dia DC. So this some of the area ni kita kena buang. Some kita nak buang, then dia guna filter so that there will be this kind of graph lah. Lastly, dia akan pakai IC regulator. IC regulator biasanya ada 7805 atau 7812. Ni 5 ni maksudnya 5 volt. 12 maksudnya 12 volt output. Bila dah sampai 12 volt, dia akan jadi satu power supply lah. So 5 volt ni akan sambung lah kepada Arduino lah, kepada sensor dan so on. Okay, so ni power supply. Lepas daripada ni, ni boleh tengok lah macam mana konsep kapasitor untuk buang. Ni daripada half wave, kapasitor akan buang ripple. Dan daripada sini ni dia buang, ni dia buang, so on lah. Dia akan jadi satu ripple. Ni calculation, ni rectifier punya circuit. Okay. Ni lah yang saya kata IC tu, regulator. Okay. Next, kita masuk clippers and clampers. Ini ada application. Clippers ni, ni semua calculation ni you kena aware sebab soalan final memang masuk calculation. You tengok dekat setiap ni ada satu example, you kena fahamkan example tu. Okay. Saya direct kepada summary. Clipper ni, dia nak jadikan daripada sini to become this kind of voltage. You tengok circuit dia. Kalau diode kat sini, resistor macam ni, dia akan ini. So on lah. Ini semua contoh-contoh semua clippers yang ada lah. Ni summary je. Yang atas tu you boleh tengok sendiri, baca sendiri. Yang sebelah ni pula kalau parallel connection, dia ada tambahan ni. Tambahan ni dia akan jadi macam ni. Graf dia macam ni, dia akan clip. Dia clipper ni nak potong tau. Contohnya case ni, dia potong positive cycle. Case ni pun sama. Dia potong, bila tambah satu voltage, dia potong and then dia akan shift ke bawah. Shift ke bawah. Daripada atas ni dia akan potong, lepas tu dia shift ke bawah. Yang ni pula dia akan kecilkan daripada besar. Patutnya besar macam ni. Tapi dia kecilkan jadi macam ni je. Tu yang bawah ni lah. Ni semua cara lah. Boleh tengok simbol dia lah. Boleh tengok graf dia yang graf-graf penting. Okay. Next, lepas clipper, kita masuk clamper. Again, benda ni you boleh baca sendiri apa semua. Kita go to the summary. Okay. So this is the summary. Clamper ni nak jadikan voltage dia maksimum. Contohnya, macam dekat sini kan. Sini let's say dia ada 5 volt, sini negatif 5 contohnya. Bila masuk clamper, dia akan jadi kosong hingga negatif 10 terus. Maksudnya daripada peak to peak ni 10 volt dia akan go to 1 peak sahaja dengan nilai yang sama. Sama juga lah yang ni. Ini pun sama juga, cuma ni negatif, ini positif. And then this one sama juga. You tengok peak to peak dia masih lagi 10 volt. Let's say dalam kes ni 2V lah. Cuma dia shift ke atas. Dia naikkan graf tu ke atas. Kenapa? Sebab ada V1 kat sini. Sama jugalah ada V1. Dia clampers ni memang pakai kapasitor Okay. So yang penting summary je dalam kes ni. Kalau untuk buat lab lah. Kalau untuk teori, final exam semua yang atas-atas tu penting. Okay. Now, sebenarnya benda ni menjadi persoalan kat saya juga masa zaman saya belajar dulu. Kenapa kita perlu clippers dengan clampers ni? Sebab macam tak penting kan? Nak dapatkan voltage yang kita cut ke atas, kita shiftkan apa semualah. Dan the reason is okay, reason dia sebab application. Sir, Ya, ada orang tak dapat masuk. kenapa? Tak tahu? Saya tak limitkan pun. So memang saya tak ada limit pun berapa orang masuk. Partisipan ada 44 ni. Okey je saya rasa.
Cuba masuk pergi tekan link tu sebab memang saya tak ada syaratkan pun orang boleh masuk semua. Okey, tak apa. So application dia dekat sini ya. Application kat sini, Clippers biasanya pakai dekat kebanyakannya lah dia guna bukan bidang macam you all electric power kan, jarang lah pakai clipper clampers ni. Electrical dengan clipper clampers biasanya kita akan pakai dekat telecommunication punya. So kalau tengok dekat sini dia pakai dekat FM transmitter. Dekat transmitter Okey, nampak tak yang saya share ni? Nampak cik. Nampak. Mouse saya jadi bengong ni. Tak boleh conteng eh. Okey, tak apa. Oh, saya rasa tak boleh conteng dekat ni lah. Komputer saya jadi bengong sekejap ni. Sekejap eh. Okey, okey. Okey, you all okey tak? Boleh nampak tak? Hello? Adik? Nampak Okey. Ustaz, nampak Ustaz, nampak. Okey, so dekat sini saya tak tahu kenapa tak boleh conteng. So, okey lah. So, Clippers kebanyakannya dekat bahagian telecommunication-nya. Di sini, Clippers will be used dekat FM transmitter. Dia akan guna series Clippers and then new waveform shaping. Tak apalah ni application lah. Application ni teori lah sebenarnya kita. Sebab you all mesti terfikir kenapa nak buat Clippers dengan clampers tu semua. Diode ni kan. Dia biasa diode ni dia antara penerus senang cerita dia boleh harus teruskan one way saja harus boleh mengalir tau. So banyak application yang boleh pakai lah. Clampers pun sama, you tengok dekat sini receiver circuitry of television clamper, again untuk TV. Cuma saya tak pasti sekarang ni bila kita pakai satelit, sekarang ni banyak TV dah pakai satelit. Jadi saya tak pasti benda ni masih relevan ataupun tidak. But saya rasa masih lagi diguna pakai lah. Cuma application dia kita tak nampak je. But for sure untuk power supply memang kita akan pakai diode. Macam ni dia kata frequently used half-wave rectifier in power supply kits. Ini pun sama, clamping voltage doubler, voltage multipliers. Digunakan untuk tinggikan voltage, benda macam tu lah. Okay, settle. Next, kita akan pergi direct pada lab. Okay, sebelum tu, you all pernah pakai apa nama dia? Oscilloscope tak dekat multisim? Pernah cik. Pernah. Pernah So, Pernah. Kalau Lupa. pernah patutnya you biasalah, lupa tu biasa lah. Sebab okay, alright. So untuk lab kali ni patutnya you akan pakai tau. You akan pakai monitor kat lab, you akan pakai oscilloscope dekat lab. Tapi since tak ada lab, kita akan pakai multimeter, multisim punya power lah. Okay, alright. Ini circuit dia. Again, circuit ni kita nak measure dia punya output tau. Output dia. So, cara
senang, first untuk you pastikan output you betul ataupun tidak, you refer kepada nota. Nota macam case ni, you rasa clipper ke clampers? Dah cakap dah diode clipper circuit kan, so ngelak lah. Diode type tanya lah. Okay, so untuk clipper circuit, you buka summary clipper. Ni summary series clipper. So you tengok ni dia ada perintang. Untuk circuit figure 3 ni ada perintang, diode ke atas dan voltage pun ke atas. So, atas dia perintang. Atas perintang, so perintang. Yang ni. Diode ke atas yang ni. Voltage dia pun ke atas. So you expect you akan dapat this kind of graph tau. You mesti dapat graph something like this. Okay. So untuk circuit nombor 2 pula, diode ke bawah, voltage dia pun ke bawah. So dalam kes ni diode ke bawah, voltage pun ke bawah. So you akan dapat this kind of graph lah. Okay. So tu benda pertama yang you nak tahu, graph circuit you betul ataupun tidak. Okay. So saya akan buat satu demo saja. Lepas daripada tu, contohnya saya akan buat figure 3 ni. Lain daripada tu, you akan buat sendiri. Okay. Dan saya expect you all tahu macam mana nak guna oscilloscope. Sebab masa you tahulah lab session judgement nanti, hari Senin dengan hari Khamis depan, memang saya akan monitor, saya tanya simple-simple je lah. Just to make sure you all aware lah macam mana nak pakai and so on lah. Okay. So kita buka multisim. Okay. So kita buat circuit yang pertama ni, ada resistor. Resistor is 100k and then diode 1N4001. Then kita ada supply. So kita ada resistor 1k, bintang 1k, 100k, sorry, tak apalah. And then kita ada VCC and then diode 4001. Diode 1N4001. Okay, diode, lepas tu kita ada source, power supply, kita ada DC, kita ada ground. Okay. Lepas tu kita susun dulu. Ini 100k tadi 100k. So diode ke atas, VB ke atas. Ke atas, yang ni VB dia berapa volt kat sini? VB is 1 volt. So here 1 volt saja. Okey, siap. So circuit dia okey. Circuit satu. Okey, next. You tengok dia kata drive the circuit with 5 volt peak to peak, 50 Hz sine wave. Sine wave using Agilent function generator. Okay, tahu mana nak cari Agilent function generator? Dekat belah kanan ni, panel belah kanan ni, cari Agilent function generator. Ni Agilent function generator. Lepas tu observe using Agilent or Tektronix oscilloscope. So untuk observe dia using Agilent or Tektronix. Again kat kanan ni oscilloscope dua tau. Kita ada oscilloscope yang biasa, oscilloscope yang built-in punya, yang multisim punya. But for this case, I want you to use Tektronix or Agilent. Kenapa? I show you why. Sebab bila you buka multi oscilloscope ni, you akan dapat panel exactly macam hardware. So for feeling macam kita tengah buat real punya eksperimen lah, bukan pakai yang multisim punya lah, konon-konon lah. Okay, again
You buka kat sini, macam mana nak sambung dia? Okay, alright. So dekat sini, function generator ni, dia ada, okay. Kalau you pakai function generator yang mati SIM punya, simple je, betul tak? You modify berapa frekuensi, berapa amplitude semua. So saya tak nak ni level budak-budak lah, nak jual level lah. So level-level kita ni, kita dah pakai yang canggihnya. So, macam mana sambungan dia? Sekejap saya ingat balik. Okay, keluaran dia ada dua. Output kat sini ni, kau tengok ada dua sambungan tu. Yang atas sync, yang bawah output. So mana satu nak pakai? Okay, nak pakai kita pakai output. Output ni maksudnya pakai yang bawah. Yang bawah ni you supply ke sini. So saya rasa macam ni je, saya rasa lah. Tak apa, kita cuba. Sebab saya dah try, saya ingat lupa. Okay, berapa volt dia nak? 5 volt peak to peak, 50 Hz, sine wave. Okay, so you open dia dulu, power ni. Klik, dia akan keluar ni. Okay, dia nak 5 volt peak to peak. So dalam case ni, dia nak 5 volt. So dekat sini kita set. Okay, dekat bawah ni, yang function modulation ni dia ada banyak benda macam ni. Nak sine wave, yang ini sine wave. Sebelah ni square wave. You tengok kat sini square. Sebelah sini triangle. Ni sine, kita nak sine wave. Tu yang pertama. Lepas tu kita nak 5 volt peak to peak. So macam mana nak set dia? You pergi kepada amplitude. You boleh ubah sini lah. 5 volt. Ni boleh atas bawah tau. Kanan boleh. Nak ke kanan. Nak ke kiri. So dalam kes ni 5 volt peak to peak. Naikkan 5 volt peak to peak. Lepas tu frekuensi. You tekan frekuensi. Dia akan keluar. Berapa nak? 50 Hz. So dalam kes ni. You pergi kepada kanan ni dulu. Okay. Kilohertz ni you tukar dulu kepada Hertz. Hertz. Next, kita nak 50 Hz. You tukar ni anak panah ni sampai ni pada kosong. You naikkan pada 5. 2, 3, 4, 5. Dan yang sebelah dia pula akan pergi kepada kosong. So dia jadi 50 Hz. Okay, settle. So you dah siap dah. Function gen you dah function. Next. Kita sebelum kita start circuit, kita sambung dulu. Kita nak baca ni dulu. Function gen dapat tak signal tu? Mana nak buka dia? Okay. Kalau yang ini Agilent tau. Up to you lah kalau you nak pakai yang kita ada Agilent oscilloscope dengan Tektronix. Kalau Tektronix lain. Ni Tektronix punya. Ni Agilent punya. Berbeza Saya tunjuk demo Agilent je. Okay. So kita nak measure function gen ni jadi ke tidak. Kita delete dulu dalam ni. Tarik ni. Okay. Maknanya kita direct kepada function gen. Ini pun sama. Dekat Agilent oscilloscope ni ada switch button to on. You tekan on. Let's try run. Tu dia akan dapat signal Tadi berapa voltage dia? 5 volt peak to peak kan? Okay. Untuk ini, dekat sini, kita boleh adjust dua benda. I tak tahulah you all familiar ke tidak, tapi tadi kata dah lupa kan? Saya brief balik. Switch yang atas ni, yang bulat ni satu tau. Satu ni untuk channel 1. Kalau you sambung kepada channel 2, channel 2 yang sebelah sini. Ni channel 2. Channel 2. Yang bawah ni channel 2, ni channel 1. Okay. So dalam kes ni you sambung dengan channel 1 kan. So you turn on channel 1. Kalau nak turn on channel 2, tekan 2 ni. Kalau 2 ni maknanya dia ada 2 channel lah. Nanti tekan 2 channel. Okay. So ni dah settle first channel. Again, you punya volt tadi ialah 5 volt peak to peak. Dekat sini bulat yang atas channel 1 ni you boleh change range tau. Range apa? Di tengah Ni asal. Ni asal. Asal dekat atas ni, penjuru kiri ni,
Tak tahu kalau you tak nampak, you try zoom ke apa ya. Dia keluar 0 volt, 5 volt. 5 volt maksudnya apa? 5 volt per division. Maksudnya setiap satu kotak ni ialah 5 volt. Now, saya nak ubah kepada yang bagi kita senang nampak. Let's say kalau saya pakai ni 1 volt per division. Maksud satu kotak ni ialah 1 volt. Sekejap Okey. Bila saya tukar sini, saya tukar ini kepada, saya pusing yang knob ni kan. You tengok dekat sini akan berubah. Tadi asalnya, saya tekan merah. Asalnya kat sini 5 volt. Bila saya pusing dia akan jadi 1 volt. 1 volt bermaksud 1 volt per division. Apa maksud dia pula? Maksudnya setiap satu kotak ni daripada sini ke sini, nilai dia ialah 1 volt. Okey. Tadi kita set kita punya function gen berapa? 5 volt peak to peak kan? Bermaksud antara peak sini ke sini ialah 5 volt. Betul tak? You tengok cara kasar You tengok sini 1, 2, ini separuh 2.5. Sini ke sini 2.5. Ini pun sama, sini you akan dapat another 2.5. So in total you akan dapat 5 volt peak to peak. Betul lah. Okey, cantik lah. Maksudnya input signal kita dah okey. Next. Ini graf ni macam terlalu sikit kan. Kita boleh banyakkan dia. Kita ubah dia punya time setup. Okey, mana nak ubahnya dekat atas ni. Bila saya pusing, dia akan jadi makin besar atau makin kecil. Okey. Kalau bila macam ni saya run. So banyaklah sikit nampak dia. You nak besarkan sikit ke? Kalau besar macam ni, you akan dapat dapatlah full. Kalau you nak kecilkan lagi, bila kecil tekan run lagi. Okay, so you dapat macam ni lah. So up to you lah nak ubah macam mana. Tadi saya tunjuk you measure agak-agak kan. Oscilloscope macam you tahu patutnya kita boleh set daripada oscilloscope ni macam mana nak measure. Okay, so dekat dalam case ni, you pergi kepada quick measures ni. Ni dia ada tulis quick measure. Sorry. You tekan and then you boleh measure. Dalam case ni source you channel 1 ke 2? Channel 1. Ni boleh pilih ni. Nak channel 1 atau channel 2. And then clear measurement nak clearkan. So you nak baca apa? Peak to peak. You tekan peak to peak. Tu dia keluar. Peak to peak is 5 volt. Dia dah keluar untuk you. Senang lah. Sorry. And then kalau you nak baca apa lagi ada sini, nak baca maksimum dia berapa, dia tulis maksimum 2.5. Minimum negative 2.5. Senang lah. Senang sangat lah. Tak payah nak pening-pening. Cuma bila you nak measure time phase different, bit susah sikit lah. You kena pakai dengan cursor. Okay, tak apa, cukup. So that's all untuk measure ni. Okay, now kita completekan sambungan lah. Completekan sambungan. Mana tadi? So dia dah suruh supply, set VS itu, observe and capture input output waveform. Okay. So dia nak measure input dan juga output. So kita masih lagi pakai yang ni, Agilent Agilent. Tapi you all kena tahu Tektronix Dua-dua kena tahu. In case kalau tiba-tiba saya kata awak demo saya pakai Tektronix tengok macam mana. So you kena tahulah. Try and error lah. So kita completekan sambungan. Ni sambung ke sini. Ini channel 1. Kita guna untuk measure input. Outputnya kat mana? Selari dengan diode dengan bateri ni So channel 2 kita guna untuk
measure output. Okay. So again, you buka kat sini, you turn on. For this case, dia pakai 2 channel. You tekan run. Okay. So, sekarang ni, channel 1 you pakai 1 volt per division. Channel 2 you pakai 5 volt. So, you modify channel 2. Supaya sama, senang sikit nampak. Okay, you pakai 1 volt yang sama. So, tak nampak beza sangat kan? You boleh off channel 1. You akan nampak. Ni channel 2 punya. Ni channel 1 punya. Okay, kalau nampak dua-dua ni banyak cara lah you boleh move ke bawah ke apa ke. Macam mana nak bagi dia punya ni ya. Channel 1. Okay, tak apalah. Ini kalau pakai Agilent macam ni tau. Kalau you pakai Tektronix, saya tunjuk kat lah. Sian kat korang. Tektronix dia ada 4 channel. Channel 1 kat sini. Channel 2 dekat bahagian ni. On juga. So bila you run, dia akan keluar channel 1 saja. You quit channel 2. So akan nampak 2 channel lah. Tektronix lagi cantik sebab dia ada 2 color. Okay. So kita ubah dia punya volt per division. Okay, kita pakai 1 volt. Dua-dua pun 1 volt. Dia punya time kat belah kanan ni second per division ni. Okay. Okay, so dah dapat macam ni. Ni cantik sikit lah. Tekan sikit time. Okay. Tak kisahlah you dapat capture macam ni. Okay. So, benda pertama saya nak tahu awak nak tahu graf awak ni betul ataupun tidak. You refer pada nota. Skirt kita macam ni tadi. Diode ke atas, bateri pun ke atas Tengok dekat sini nota, clipper, diode ke atas, bateri pun ke atas. Yang inilah. So you akan dapat macam ni. Daripada input full wave, you akan dapat dia naikkan ke atas and then naik turun lah. So betul lah. You tengok channel 2 punya. Dia naik sikit. Naik, lepas tu dia punya wave dia macam tu. Okay. So ni macam mana nak tahu betul ataupun tidak you punya output. Now kita pergi kepada ni. Document the waveform in appendix 2. Okay. So kita pergi pada appendix 2 apa yang dia nak. Appendix 2. Okay. So circuit construction for each figure in task 2. Okay. Maksudnya setiap satu kat sini dia ada 4 circuit kan? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Setiap satu ni you kena buat show circuit construction. So you print screen daripada sini. Print screen circuit ni. You print screen. Copy kat sini untuk yang bahagian pertama lah. Circuit yang pertama. Lepas tu dalam situ pula dia nak snapshot result and show output response from oscilloscope. Circuit construction ni di atas dia sama lah. Output response, output dia. Yalah, output dengan input lah ni. Input pun kita nak lah. Input and saya akan update dekat Yulen lah dokumen ni. Maknanya kita nak input dan juga output. Dua-dua sekali kita nak. Next, shows VPP, Vmax, Vmin. For Vin, ni dah cakap dah. For Vin and Vout. Maksudnya kita nak dua-dua. Input dan juga output. Okay. So, apa dia nak tadi? VPP, Vmax, Vmin. Saya tunjuk pakai Agilent Tapi Agilent tadi dah tunjuk kan? Kita pakai ni lah Tektronix. Okay. Now, apa yang kita nak tadi? VPP. Kejap. Abah saya call lah, saya kena jawab dulu.
Okay, sorry. So kita sambung. Kita nak tadi measure VP to peak, Vmax and Vmin. 3 benda je. Okay. So, macam mana dapatkan dia? Again, dekat sini boleh tekan measure. Measure kat ni, yang tadi apa ni, Agilent lain punya cara lah. So kat sini tekan measure. Okay, so bila tekan measure, you tengok dekat sini keluar satu row lah. So apa kita nak tadi? Channel 1, kita nak, okay, back, patah balik. Saya tunjuk balik So dekat atas ni, at one time, dia boleh display, salah, saya screenshot lah. Okay, so once you tekan measure, bila you tekan measure, dia akan display kat bawah ni semua ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, maksudnya kat sini, dalam satu masa, you boleh display 5 measurement berbeza. Alright, faham tu Macam tadi tu boleh display berapa kat dia, yang tadi pakai Agilent, dia display dekat bawah je tau. Dekat bawah sini kan. Dekat area sini lah. Tapi yang ini dia measure kat sini, elektronik punya. Okay, now kita nak measure yang pertama, let's say kita settlekan channel 1 dulu. Maknanya input voltage dulu. So you tekan channel 1, source. Channel berapa tadi? Channel 1. You tekan je banyak kali sampai keluar channel 1. Apa yang kita nak tadi? Peak to peak voltage. So you tekan. Ni frekuensi bukan. Period bukan. Min. PK-PK. Maknanya peak to peak. Dah keluar yang ini, you tekan back. Tu display channel 1, peak to peak is 5 volt. Okay, next. Kita nak maximum voltage. You tekan channel 1. Dekat sini, you tekan sampai tukar min, peak, minimum voltage, maximum voltage. Tekan back. So, the display maximum is 2.5. Ni pun sama, kita nak minimum voltage. Okay. So, dekat sini, dia dah display peak to peak dia berapa, maximum dia berapa, minimum dia berapa. And then, dekat lab sheet you nanti, you screenshot je lah. Untuk Vin, let's say, contoh lah. Pandai korang lah kreatif macam mana, tapi saya nak display tiga-tiga ni. Okay, jadi dalam kes ni, you terus screenshot kat sini, itu dah cukup dah. Tapi tulislah sikit, janganlah malas sangat tulis. Input signal Vmax itu berapa? 2.5. Vmin equal to 2.5 volt. V peak to peak equal to 5 volt. Cukup. Lepas tu bawah tu you screenshot yang ini Tekan ni. Silap. Tekan ni. Pergi sini, you copy. So saya tahulah. Macam mana saya tahu? Adalah input channel 1 kan, kat sini ada channel 1 5 volt. So proof. Cukup lah. Okay. So siap channel 1. Now kita pergi kepada channel 2 pula. Again, channel 2 pun sama. You klik benda ni. Nak senang tukar je ni channel 2. Cukup. Back. Peak to peak dia berapa. Channel 2. Back. Channel 2. Back. Siap dah channel 2. Again, jawapan dia screenshot. Kepek dekat dalam report. Okay, tu je. Okay. So, ada soalan macam mana nak pakai ni? Oscilloscope ni. Try explore Okay, siap. Part 1. And then you repeat. You repeat. Ada arahan dia. Repeat 3, 3, 4, 5. Repeat the procedure for remaining circuit 3, 4, 5 and 6. Okay, repeat ulang dia kata. For figure 6, ada arahan lain. VB1 equal to 0.5, VB2 equal to 1 volt. So, you tukarlah voltage ni, follow instruction, dapatkan output. Okay, settle part 2. Ni bukan hardware lah, simulation lah actually. Okay, now we go to part 3. Ni menarik ni. Okay, so untuk part 3 ni, pertama sekali dia dah kata, jawapan dia ialah clamper circuit.
So kita nak clamper circuit. Jadi bukan lagi yang ni clipper. So you go to clamper, buka summary je senang. Clamper circuit. Arahan dia kata, design a clamper to clamp the lower limit of the input to 0 volt. Maksudnya, okay, you tahu clamper, ni clamper kan? Dia kata dia nak lower limit, voltage paling bawah, kosong. So yang mana you rasa? Yang mana? Kanan tu. Atas kanan je yang ni. Senang dah. Silap. Dia nak yang ini Dah bagi jawapan dah So you kena construct this kind of circuit. Lepas tu dia katalah nilai dia. Input signal is 1 kHz, frekuensi dia. Load is 5.1K. Construct the design use a 1 kHz, 3V peak to peak. Ingat tadi 5 volt kan? Sekarang 3 volt. Square wave. So macam mana nak jadikan daripada sine wave kepada square wave dekat Agilent power supply tadi. Agilent function generator tadi. And then use 1M4148, dah bagi tahu diode apa nak pakai. Frekuensi kapasitor dia nak pakai 22 microfarad. Measure and capture the input output waveform. Again dia nak input dan juga output. And then note what happened to the input and so on Decrease the load resistor to 100 ohm. Tadi 5.1. Dia suruh tukar pada 100 ohm. Tengok apa pula hasilnya. Okay. Jadi memang kena explore sendiri lah. Lepas tu appendix 3 sampai sini. Ni jawapan yang saya nak. Yang pertama, you must show circuit for task 3. Yang kedua, snapshot result and show output response from oscilloscope. Circuit construction, macam tadi juga output response dia maknanya oscilloscope punya signal. And then shows VPP, Vmax, Vmin sama je. Min max. And then explain what happen when the input amplitude is varied. Maksudnya apa? Maksudnya apa ni? Input dia ni, yang ni. Note what happen when the input is varied. Explain. Maksudnya tadi input kita pakai 3 volt peak to peak. Now you try. Kalau pakai 5 volt apa jadi? Pakai 10 apa jadi? And so on lah. Actually masa you run pun you boleh ubah benda tu. Contohnya, yang ni kita tengah run kan. Dekat sini, you boleh measure, ubah dia punya ni. Saya jadikan 4 volt. Saya jadikan 3 volt. You tengok dia punya output dia apa jadi Ni output sekarang tengah 3 volt kan. Saya naikkan kepada 4 volt, 5 volt. Nampak beza dia. Turun balik kepada 4. So, masa you tengah run tu nanti, you modify input voltage and then you write you punya observation. Tulis observation you macam mana kat sini. Explain what happened. So yang sini saya expect jawapan beza-beza lah. Tak ada sama lah semua. Show result for task 3. Again, task 3 ialah yang ni decrease task 3B task 3B. So task 3B decrease the load resistance to 100. Ubah load resistor, measure and document the output waveform. Sama juga macam atas ni, cuma you tukar nilai resistor kepada 100 ohms. Okay. Bila dah sudah, submit. Tu je. Okay. So, any question dah? Sir, Ya. dengar suara saya tak? Dengar Akilah. Sebab tadi mic saya tak. Ni, nak tanya sikit yang nak suruh cari VPP, V apa yang untuk V in dan V out tu. Tapi kurang jelas. Yang apa V in dengan V out tu macam mana tadi? Okay. Ya. Ni circuit kita Saya padam kat sini. Saya padam ni pun saya padam lah.
Okay. So ni circuit kita. Ni asalnya tak ada ni. Okay. So tadi saya dah explain sampai function gen. Dah okay. Lepas tu bila dia nak measure dua benda, input dan juga V in dan juga V out. So you tengok dekat circuit you, lab sheet ni. Okay, dalam kes ni V in kat mana? V in kat bagi masukan ni, V in, ni V out. So jadinya V in you bahagian masukan kat sini input daripada function gen. V out pula kat mana? V out ni daripada diode, itulah V out dia. So you ambil channel number 2, sambung ke diode ni. So ni measurement untuk V in dan juga V out lah. So you run. Bila dah run, actually masa run pun you boleh ubah measurement ni. Dekat bahagian measurement ni. Okay, tengok Okay. Once you tekan measure kat atas ni, dia akan keluar item-item yang boleh diukur. So, dekat sini you tahu, channel 1 connect kepada input. So, channel 1 connect to V in and then channel 2 connect to output. Okay. So, you ubah je lah. Macam ni you nak source dia berapa? Channel 3, channel 4, channel 1. Okay, let's say nak channel 1. Ini pilih pula peak to peak. Banyak boleh pilih. Minimum, maximum dia tulis min, max, rise time, fall time. Banyak benda boleh measure. So dalam kes ni kita nak measure maximum. So you pergi kepada maximum. Siap, you tekan back. So dia dapat channel 1 maximum is 2 volt. Dapatlah jawapan dia. Itu je. Menjawab tak soalan? Menjawab. Maksudnya dekat channel tu buat benda sama jugalah. Yes, exactly. Boleh tak kalau you sambung pada channel 3? Boleh je kan? Boleh je. Dia ada 4 channel, you boleh sambung sampai 4 channel. Cuma dekat osiloskop ni, nanti minggu depan kalau kita buat hari Senin tu, di Senin tu saya kat rumah lah, takut nak kacau. Tak apa, kita cuba je lah tengok jenis agak tak ada, saya bypass je lah. Okay, so untuk channel, okay, saya cerita pasal osiloskop lah. Actually benda ni you tahu benda subjek lain sebenarnya. So untuk osiloskop ni, kelebihan channel 1 and channel 2, kita boleh buat match menu. Match ni apa? Operasi lah. Tolak ke, darab ke. Macam kes ni, dia buat operasi tambah. Channel 1 plus channel 2 dapat macam ni. Yang warna merah ni Kalau nak tukar operasi tolak, channel 2 tolak channel 1, channel 1 tolak channel 2, dia jadi lain lah. Banyak cara lah. Operasi FFT, ni tambah tolak, channel 1 tolak channel 2 je. So, channel 2 tolak channel 1, channel 2. Tolak, kenapa tak keluar tak apalah. Dia lebih kurang 2 operasi tambah kot. Tengok channel 1 dan channel 2 dia buat operasi tambah. Mesti kita nak operasi tolak channel 1 dengan channel 2. Tak boleh. So saya tak tahulah. Okey lah. So bila melibatkan operasi match, dia boleh antara channel 1 tu dan juga 3 4. So maybe sekarang untuk this eksperimen kita tak pakai, tapi bila you masuk industri nanti, a lot of things need to be considered lah. Contohnya ada 2 input, you kena buat operasi tambah 2 input, tengok apa jadi. Itu contohnya lah. So menu ni penting, jadi pemilihan channel untuk osiloskop pun penting lah. Okay, so itu antara kegunaan you nak pilih channel mana lah. Kalau nak pakai channel 3, go on, no problem, tak ada masalah. So untuk dia eksperimen tak ada masalah, tapi untuk future you kena tahu kenapa ada 4 channel dan apa pro and cons dia. Okay, ada apa soalan lagi? Okay, kalau tak ada, again, sekejap saya mikir sekejap. Okay lah, for now kita masih plan yang sama.
submission is group 1-2. Sebab Isnin pagi tu saya rasa kesian pula korang nak kena submit Isnin pagi ke okey je kalau submit Isnin pagi? Submit lepas Encik dah access sorang-sorang ke? Tak boleh lah macam tu. Saya expect actually you all dah submit and then dekat saya you demo je. Maknanya I nak make sure you all buat betul-betul lah kononnya. Sekejap tengok. 1-1 okey. 1-2. Okey, macam ni. Kelas 1-2 saya tengok you all hari Khamis 11 tu free Ya. Okey, jadi Ya, boleh jadi- tak kalau instead of hantar Isnin pagi, no. Okey. Lab submission hari Khamis sebelum 8.30. Maknanya saya bagi almost 1 week almost minggu. Presentation kita start dengan group 2 dulu, group 1 dulu. Group 1 tu jadual dengan saya pukul 8 pagi. So kita start 8.30 lah ikut schedule tadi. Group 2 pula, you present demo depan saya start daripada pukul 11. 11 sampai pukul 1.30 lah lebih kurang. Boleh tak? Maknanya hari Isnin tu tak ada lah. Isnin tu tak ada. Sebab saya bukan apa, walaupun tak ramai, tapi still hari Sabtu ni dipawali untuk our Indian friends. So, dia ibarat kalau you hari raya saya suruh buat kerja, saya pun tak sampai hati lah. Walaupun tak ramai, kita kena appreciate dia orang. So, hari Sabtu tu, dia orang ada tak datang tak ni, kelas ni? Beria kita sembang kan, jadi dia tak datang. Ada? Our Indian friend? Tak ada? Saja ada. Ada okey. Saya pun tak ingat nama, sorry sebab saya satu kita ni tak jumpa face to face. Lepas tu lab pun, kelas pun memang saya jenis tak ambil tender sangat kan. Okey, so ceritanya macam ni Kita tulis balik. Wood tag. Okey. Okey. First, submission Thursday. Bulan sekarang depan 19 saya bulan 11 2020 8:30 AM. Ni 8:30 Tak ada lagi alasan terlepas lah, tak perasan lah, apalah. Okay, so kita submission semua dua-dua group submission ni. And then untuk section 1-1 slot demo ialah ikut lab. Maksudnya 8:30 pagi hingga dalam pukul 10:40 pagi saya rasa. Okay. Untuk section 1-2 slot demo you all 11 pagi hingga 12, 1. Lebih kurang 1.30 lah saya rasa. Okay, lebih kurang 1.30. Dan minggu depan saya tak pasti lagi ada kelas ataupun tak. So nanti saya akan inform lah. Sebab tak apalah. So ini time frame yang you kena tahu So ada seminggu untuk you all submit. Video ni nanti saya akan upload kat Ulearn. So untuk group 1-2, mark you punya kalender siap-siap lah. Jangan nanti ada lecture lain nak buat ganti ke apa, nak ambil slot ni janganlah. Saya dah booking ambil dalam hal sampai ambil dosa. Okay. Ada apa pun nak tanya lagi? Tak ada So kalau tak ada, saya rasa tu saja. Thank you for your cooperation.